Saya nak sahabat-sahabat pergi suratul Isra ayat 89 ke 96. Suratul Isra ayat 89 hingga ke 96. Ayat ni saya pernah berkongsi sebelum ni. Saya suka untuk ulang kembali untuk kita faham bagaimana Islam ajar kita untuk melihat mu'jizah. I'jaz itu. Miracle. Di mana titik miracle yang kita kena cari? Seperti yang kita tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua jenis miracle. Ada dua jenis mukjizat. Satu adalah mukjizat yang paling utama, mukjizat Al-Quran. Betul? Ini kita tak nafi. Nombor dua, Nabi juga adalah mukjizat-mukjizat seperti air keluar daripada tangan dia, membelah bulan dan sebagainya. Itu kita tidak nafikan. Okay. Tetapi, kalau saya tanya sahabat-sahabat, mukjizat yang orang kita lebih minat, jenis yang mana? Kan? Apa beza mukjizat yang pertama dengan yang kedua? Mukjizat Al-Quran dengan mukjizat sensasi ni. Apa beza dia? Kenapa orang lebih suka mukjizat yang kedua? Bila cakap pembuktian agama pun, orang akan suka lebih kepada itu, betul? Syekh ni betul sebab apa? Sebab dia boleh berada pada 7 tempat dalam satu masa. Syekh ni betul sebab dia dia pegang kepala anak saya sembuh. Kan? Kenapa kita lebih minat kepada mukjizat yang macam tu ataupun perkara-perkara luar biasa yang berjenis begitu? Sensasi mudah. Samalah jawapan dia lebih kurang. Waalaikumsalam. Maksud dia adalah mukjizat berbentuk sensori ni ataupun sensasi ni, dia tidak memerlukan untuk kita berfikir. Dia adalah hebat. Alhamdulillah ada orang bawa buah masih balance. Gaya hidup sihat. Careful ada wire. Jadi mukjizat jenis yang kedua ni, dia berbentuk sensasi, dia mudah dan tidak memerlukan proses berfikir. Sebab tu dia panggil sensasi kan. Sensasi tu datang dari perkataan sensational. Sensational tu datang daripada sense. Maksud dia menangkap kita punya indera. Dia tidak menangkap kita punya minda. Dia menangkap indera kita. Sebab tu biasanya budak-budak yang suka benda-benda sensasi ni, dia tengah tengok fireworks. Kan? Dia tengah. Itulah hebat bagi dia. Tapi as we grow up, kita mencari perkara-perkara yang luar biasa bukan dari segi sensasi, tapi luar biasa sepatutnya dari segi pemikiran, dari segi keilmuan. Betul? Dan mukjizat Al-Quran kalau kita tengok, dia lebih kepada mukjizat pada aspek itu. Sebab tu kalau kita baca ayat ni, tengok apa yang diminta oleh orang-orang bukan Islam ni. Kan, orang musyrikun. Saya tak kata orang bukan Islam secara umum. Orang-orang bukan Islam yang tak cerdik. Yang cerdik-cerdik dia akan minta benda lain. Tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal. Fa aba aktsarun nasi illa kufura. Kami telah memperjelaskan di dalam Quran ini daripada segala bentuk mathal. Masal ni adalah satu kata kunci besar dalam Quran. Awak akan jumpa banyak kali dalam Quran. Masal ni kita boleh terjemahkan sebagai perumpamaan. Atau certain English translation dia terjemahkan sebagai similitude. Tapi masal ni bila saya cek tafsir-tafsir yang lain, dia lebih dekat kepada dia lambang. Dia boleh kita panggil sebagai archetypal symbols. Ini saya pinjam istilah yang digunakan oleh Sigmund Freud. Archetypes. Archetypal symbols ni, semua jenis archetypal symbol ada dalam Al-Quran. Tak apalah, kita bukan nak jelaskan benda tu. Fa'aba aktsarun nas illa kufura. Tapi manusia ni, kebanyakannya menolak dia. Kerana sebab nak menutup kebenaran. Maksud dia, Al-Quran ni, Allah dah jemput. Jemputan mukjizat tu dari segi masal dia. Masal ni, benda abstrak kan benda boleh nampak? Masal ni benda tak boleh nampak. Bila saya bagi awak perumpamaan, saya bagi awak simbol, dia mesti ada makna yang awak kena cerap daripada perlambangan tersebut. Betul?
Itu yang Tuhan seru manusia kepadanya. Tetapi lihat apa yang diminta oleh golongan musyrikin. Dia tak nak benda tu. Dia tak nak berfikir. Quran ajak berfikir. Mari berfikir sama. Isn't this not the truth? Tak nak. Kita tak nak ni ya Muhammad. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُعًا. Kami tidak akan beriman kepada kamu sehinggalah engkau keluarkan mata air daripada bumi ni. Sensational, nampak? Dan mendatangkan, memenuhi keperluan fizikal mereka. Nak air, nak harta. أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا. Ataupun kau buat satu kebun, dalam dia ada kurma, ada anggur, dan di celah-celahnya itu terpancarlah sungai. Dia nak apa? Ekonomi. We will only believe in you Muhammad if you make us rich. Itu petty kan sahabat-sahabat? Dan sebahagian non-Muslim friends kita pun berfikir macam tu. What do I get if I become a Muslim? But they don't ask themselves, what is the meaning of getting there? What are you actually looking for? Ya. Kalaulah Tuhan katalah, you masuk Islam, kita jadikan you kaya. Bukankah itu akan memperendahkan nilai Islam itu sendiri? Maksud dia semua yang masuk Islam akan diberi dunia. Kita masuk Islam, kita dapat apa? Apa yang kita pasti dapat? Kalau kita jujur masuk Islam, kita nak mencari Tuhan, betul tak? Di dalam agama ini ada kehidupan, Allah kata. Dan kehidupan itu apa? Apabila kita mengakui Tuhan kita. Yang kita hidup dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengamalkan agama Allah, kita beribadah kepada Allah. Itu yang kita dapat. Itu kita pasti dapat kalau kita ikhlas. Tapi dia orang tak nak benda ni. Di situ ada ketidakjujuran. Nabi seru mereka kepada Tuhan. Tapi apa mereka minta? Kami hanya akan beriman kepada kamu kalau kamu bawa kekayaan ini. Au tusqitas samaa kama za'amta alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau kau jatuhkan sekeping daripada langit tu, ataupun kau bawa Allah dengan malaikat datang sekali. So kita boleh lihat mereka face to face. Tengok suruhan Al-Quran. Al-Quran ajak berfikir sama. Think, you have an internal mind. Dia kata, no, I want to use my senses. Mak, you nampak kan? Dia punya perbezaan dekat situ. Nabi ajak berbicara dengan akal. Tapi mereka tak mahu. Mereka nak berbicara dengan indera. Ini juga masalah era kita. Era kita adalah era di mana manusia nak memuaskan indera mereka. Di situ berlaku pelampauan dalam penerimaan dapatan-dapatan sains. Ataupun kadang-kadang meninggikan sains lebih tinggi daripada wahyu. Betul? Sebab apa? Meletakkan indera lebih tinggi daripada akal. Kalau kita tengok Al-Quran, Al-Quran tidak meletak indera lebih tinggi daripada akal. Sebab akhirnya yang akan mencerna data yang didapati oleh indera kita adalah akal itu sendiri. Betul? Indera ni, dia dapat. Contoh, kita make sense bahawa sekarang ni kita di tempat yang tertentu. Kalau awak fikirkan betul-betul, indera kita masing-masing ni, dia dapat data yang separated. Mata nampak colours, nampak shapes. Telinga dengar certain sounds. Tangan kita feel certain sensation. Betul? Dan kita bau certain perfume ataupun sebaliknya. Kalau you cerai-ceraikan semua data ni, it doesn't tell you where you are. Yang memberitahu awak di mana dan memberikan konteks adalah apa? Akal awak. Betul. Dia yang bring all the data in and make sense out of it. So to give precedence to the senses ke atas akal is nothing but a form of foolishness. Sebab tu, yalah, kita pun sidang kalam, kan? Sidang kalam. Kalau sidang kalam ni memanglah penekanan dia kepada akal. Tapi bukan kita berbicara akal itu kita menepikan hati. Tidak, bukan begitu. Tetapi Al-Quran ni dia berbicara first and foremost kepada akal manusia. Ini cabaran dia. Orang bukan Islam kena faham benda ni. Islam mengajak awak berbicara dengan akal awak. Letak awak punya indera sekejap. Bukan butakan mata, pekakkan telinga. Tidak. Tetapi the Quran is talking to something that is built in every one of us. Bila you ada minimum mind, the Quran is speaking to that minimum part of yourself. Okay. Au yakuna laka baitun min zukhrufin, ataupun Muhammad buatlah sendiri rumah engkau ni daripada batu-batu permata.
Ataupun kau terbanglah ke langit. Dan kalau kau terbang pun, kami tak akan beriman. Sehinggalah, bila kau turun balik tu, kau bawa satu buku yang kita boleh baca. That means diorang ni, betul-betul empirisis. Empirisis extreme. We will only believe something that we can see with our senses. And why do people believe in that? Dia percaya begitu kerana dia menganggap kewujudan ini hanya terhad kepada perkara-perkara yang berbentuk jisim, yang berbentuk material. Soalan dia, apa bukti mereka untuk mengatakan bahawa kewujudan hanya terhad kepada perkara-perkara yang berbentuk jisim saja? Itu kan assumption. Betul? Dan look at the vast universe ini. Isn't it a safer assumption to believe that kewujudan ini tidak hanya terhad kepada perkara-perkara berbentuk jisim? Betul? Ini kita ajak berfikir. Kita ajak berfikir sama. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasulah. Apa Nabi jawab? Maha suci Tuhanku, bukankah aku ni tidak lain kecuali seorang rasul manusia? So Nabi SAW nak kata bahawa, why are you asking all these things from me? Nabi SAW macam, ni ada kritikan kat dalam soalan ini. A rhetorical question. Why are you asking these things from me? I've told you I'm a human being. Betul? Dan kalau kau nak miracle, Tuhan dah bagi. Why are you asking for something else? That means you are not respecting your own mind. Tuhan dah memuliakan kamu dengan bercakap dengan akal kamu. Tapi kamu tak nak. Kamu nak Tuhan bercakap dengan sensasi kamu. Kamu nak Tuhan bercakap dengan indera kamu. Kamu telah merendahkan diri kamu. You have brought yourself low. This is the highness of Islam. And Muslims kena faham benda ni. Kita kena faham. Dalam ayat ini terkandung ketinggian ajaran Islam itu sendiri. Okey, jadi insya-Allah bila kita baca An-Naba'ul Azim ini, kita akan melihat mukjizat bentuk itu. Kita akan lihat mukjizat-mukjizat yang benar-benar membuatkan akal kita give up. Give up in a sense, kita surrender kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita akan sujud, letakkan kepala kita di atas lantai, kata Quran ini mustahil datang daripada selain Tuhan. Itu tujuan saya. Saya nak semua yang dengar insya-Allah dengan harapan seramai-ramainya selesai nanti, atau tak kira lah setiap sesi ke, awak dapat merasakan perasaan yang sebegitu. Bila awak baca Al-Quran, awak betul-betul jadi dahaga. Awak betul-betul nak dapatkan sesuatu daripada Al-Quran. Dan awak betul-betul nak berkongsi Al-Quran itu dengan orang-orang sekeliling awak. Tak cukup untuk awak tahu dengan pengetahuan orang lain. Awak kena tahu dengan pandangan awak sendiri. Kita tak nampak Nabi belah bulan depan mata kita. Tapi Al-Quran ada dengan kita. That means Allah tak pernah menghadang kita daripada melihat bukti kebenaran Islam itu secara langsung. It is open for all of us. Semua kita masih terdedah kepada bukti kebenaran Islam.